7 Oktober adalah pemenuhan segala yang mereka bicarakan, apa yang mereka ingin lakukan terhadap Yahudi Israel sejak sekian lama. Jadi, saya dulu membenci kamu. Itulah yang dia katakan kepada saya. Dia berkata, Fleur, saya dulu membenci kamu. Jadi lelaki ini yang 2 tahun lalu meludah dan memaki di depan skrin, hari ini mempunyai tatu dengan nama bayinya, ibunya, dan abangnya. Yang lain berada di atas. Hai semua, dan saya berada di sini minggu ini di persidangan Kufi, Kristen Bersatu untuk Israel, bertemu dengan orang-orang yang paling menarik. Saya berasa sangat berbesar hati hari ini untuk bercakap dengan seorang kawan baru. Nama beliau ialah Michael Gamal. Beliau dikenali di Instagram dan media sosial sebagai Christian Coptic. Beliau ialah pencipta kandungan dan juga seorang aktivis. Dan inilah yang beliau beritahu saya ketika kami pertama kali bertemu. Michael, selamat datang. Jadi, saya pernah membenci awak. Itulah yang beliau katakan kepada saya. Beliau berkata, Fleur, saya pernah membenci awak. Dan saya tanya, kenapa? Awak memang tak berhenti-henti dalam rancangan Piers Morgan. Awak langsung tak berputus asa untuk mengingatkan mereka tentang kengerian yang berlaku pada 7 Oktober. Dan kenapa awak berjuang dalam perang ini? Dan bahwa ia sebenarnya bukan sekadar perjuangan Israel. Israel hanyalah permulaan. Ini sebenarnya adalah perjuangan untuk tamadun manusia. Tapi pada masa itu, Michael, awak membenci saya kerana membuat hujah itu. Jadi, ceritakan kepada kami bagaimana awak berubah daripada seseorang yang membenci penyokong Israel, seperti saya, kepada seseorang yang kini menjadi penyokong Israel. Itu satu perjalanan yang luar biasa. Dan itu tak mengambil masa terlalu lama untuk awak, atau sebenarnya ya? Maksud saya, ia memang mengambil masa kira-kira 20 tahun untuk saya. Ya Allah. Ya. Dari tahun 2006, saya boleh katakan, hingga 2024, saya sebenarnya hanyalah seorang antisemit yang Maksud saya, bila saya cakap begini sekarang, pada masa itu, Anda tahu, saya macam, tidak, saya anti-Zionis. Tapi sebenarnya saya memang antisemit. Jadi, ceritakan latar belakang Anda. Anda berasal dari mana? Di mana keluarga Anda? Saya dilahirkan di Massachusetts kepada ibu bapa Christian Coptic. Ayah saya berasal dari Kahirah, ibu saya pula dari Iskandaria. Kristen Coptic ialah penganut Kristen di Mesir dari tanah itu. Orang Kristen asal. Orang Kristen asal dari tanah itu. Ya, dan sebab itu mereka dilayani dengan teruk di sana. Dan ibu bapa saya, anda tahu, mereka ambil pengajaran dari kampung halaman, tapi mereka tak betul-betul tanamkan dalam diri saya sangat. Sebab masa saya membesar, konflik Arab-Israel itu bukan satu perkara yang sering dibincangkan. Tapi bila saya habis sekolah menengah dan masuk college di California, masa itulah saya mula jumpa ramai orang Arab dan Muslim di Amerika Syarikat. Dan itu juga kali pertama saya rasa macam ada rasa kekitaan sebab bahasa sama, kisah imigran pun lebih kurang sama. Saya rasa macam inilah orang-orang saya. Ya, saya betul-betul rasa ada rasa kekitaan. Tapi apa yang paling menonjol terus adalah ekstremisme. Dan awak tahu, saya ingat lagi ada seorang lelaki Palestin yang mewajarkan tindakan pengeboman berani mati di depan saya dengan muka selamba, langsung tanpa teragak-agak. Saya cuma tanya dia beberapa soalan. Saya sedang mula sedar tentang politik. Dan saya bertanya soalan di luar sebuah bar hookah. Saya kata, kita nak 2 negara kan? Dan dia jawab, langsung tidak. 1 negara saja. Tak wujud pun Israel. Saya pun tanya, macam mana pula dengan keganasan dan mencederakan orang awam? Itu salah. Dan dia kata, tak wujud pun orang awam Israel. Sebab mereka semua sama ada akan berkhidmat dalam IDF, sedang berkhidmat dalam IDF, atau pernah berkhidmat dalam IDF. Jadi, bayi yang baru berusia 2 bulan pun dianggap sasaran yang sah. Tepat sekali. Jadi saya gunakan pendekatan yang saya fikir pasti akan beri jawapan yang lebih sederhana. Dan saya bertanya kepadanya, tapi serangan bom bunuh diri jelas salah kan? Dan tanpa berlengah, dia memandang saya dan berkata, Habibi, inilah sahaja yang kita ada. Wah, Ini sahaja yang kita ada. Dan pada saat itu, loceng amaran berbunyi dalam kepala saya, kerana ini memang gila. Macam, saya diberitahu bahawa ini bukanlah sebahagian daripada apa yang orang biasa rasa. Ini hanya golongan minoriti di pinggiran sahaja. Dan kemudian, saya ada pilihan untuk dibuat, tapi saya berunding dengan diri sendiri. Saya kata, mereka sebenarnya tak masukkan begitu. Mereka cuma marah saja bila bercakap tentang perkara itu. Dan awak tahu, awak boleh membuat mereka lebih sederhana. Tapi sebenarnya, yang berlaku adalah sebaliknya. Bila kita berada di sekeliling ekstremisme terlalu lama dan tidak bersuara menentangnya, kita sebenarnya akan jadi ekstrim. Dan pandangan saya menjadi semakin ekstrim setiap bulan, setiap tahun. Saya dulu seorang yang percaya kepada penyelesaian 2 negara. Itu perkara asas. Awak tahu, itu adalah norma. itu adalah norma. Itulah yang memang dijangka. Itulah yang memang dijangka. Anda jangka mereka mahukan itu dan kita juga mahukan itu. Tapi sebenarnya, ia adalah satu perjuangan yang sangat ganas dan haus darah. Dan saya harap saya boleh kata ia berbeza, tapi memang begitulah keadaannya. Saya pernah dengar orang membenarkan perkara paling teruk, dan bukan sekadar membenarkan.
Tapi bila sesuatu itu sangat jelas dan kita lihat ia berlaku hari ini, teori konspirasi pula dicipta sama ada untuk mengalihkan kesalahan daripada orang yang bertanggung jawab atau untuk mengalihkan kesalahan kepada Israel. Jadi kalau Israel diserang, itu salah Israel. Kalau serangan pengganas Islam berlaku di luar negara, sebenarnya Mossad yang lakukan, dan itu adalah operasi bendera palsu. Baik, Mereka lakukannya karena Israel. tepat sekali, tepat sekali. Jadi ada cara yang sangat mudah untuk menyalahkan segala-galanya, semua masalah kepada Israel dan pada dasarnya orang Yahudi. Ya, sebab cara pemikiran mereka adalah tidak kira apapun Israel mesti dipersalahkan. Jadi mereka buat kesimpulan dahulu dan kemudian cari alasan untuk menyokongnya. Dan itulah awak. Ya, betul. Ya, betul. Sebab awak diajar bahawa Israel adalah ketidakadilan yang paling besar. Dan pernahkah awak perhatikan retorik yang mereka gunakan di protes-protes dan sebagainya? Ya, sebenarnya awak tak pernah dengar perkataan damai. Tidak. Tak pernah. Itu bukan apa yang mereka mahukan. Mereka gunakan perkataan keadilan yang kedengaran sangat mulia dan indah, serta melukiskan gambaran yang sangat indah. Tetapi, kita sebenarnya telah melihat apa maksud keadilan versi mereka pada 7 Oktober. Dan ini adalah sesuatu yang mereka bincangkan sesama mereka. Seperti, inilah yang kami mahu lakukan. Seperti 7 Oktober adalah satu penzahiran segala yang telah mereka bincangkan, apa yang mereka mahu lakukan terhadap Yahudi Israel sejak sekian lama. Adakah mereka meraihkannya, Michael? Ya, mereka meraihkannya, saya juga meraihkannya. Awak meraihkannya? Ya, saya bersuka cita pada mulanya. Dan apa yang awak rasa? Apa yang awak rasa? Mereka akhirnya mendapat keadilan. Kita akhirnya dapat membalas dendam kepada mereka. Itu yang saya rasa. Dan bila perkara-perkara itu mula mengganggu fikiran awak? Bila? Bila? Walaupun bila awak nampak bayi diculik, awak tetap meraihkannya. Awak nampak wanita dirogol, awak tetap meraihkannya. Awak dan kawan-kawan awak turut meraihkannya. Itu saya tak tahu, sehinggalah kemudian, Betul. jadi bila maklumat mula keluar bahawa seluruh keluarga telah diculik, wanita-wanita telah dirogol, itu sudah melampaui batas. Kerana dari pihak sana, apa yang boleh mereka justifikasikan adalah pembunuhan beramai-ramai. Anda boleh justifikasikan membunuh mana-mana lelaki atau wanita Israel kerana seperti yang saya katakan, mereka sama ada akan berkhidmat dalam IDF, sedang berkhidmat dalam IDF, atau pernah berkhidmat dalam IDF. Garis merahnya. Dan mereka tahu ini adalah topik yang sangat sensitif untuk penonton Amerika, ialah keganasan seksual. Dalam apa jua keadaan, Anda tidak boleh sekali-kali justifikasikan keganasan seksual. Dan mereka tahu itu. Jadi jentera propaganda cuba meyakinkan orang bahawa Anda tidak boleh percaya apa-apa pun. Semuanya adalah pembohongan. Anda tahu. Walaupun mereka yang merakamkannya. Betul. Dan sebenarnya di sinilah saya bertuah kerana saya bersyukur kepada Tuhan atas ibu bapa saya. Saya mempunyai ibu bapa yang merupakan Zionis sepanjang hidup saya, yang sangat-sangat berbeza. Jadi awak memberontak terhadap ibu bapa awak yang Kristian, Arab, Zionis. Betul. Ya, saya memang begitu. Saya mahu percaya yang mereka cuma Islamofobik, yang mereka bawa idea-idea lapuk dari tempat asal mereka, dan mereka hanya memproyeksikan trauma mereka ke atas saya. Dan keadaan di Amerika berbeza. Semua orang mahukan perkara yang sama. Keadaan memang berbeza. Mereka memang betul. Dan saya memang sangat silap. Dan pada ketika mana apabila anda kata keganasan seksual adalah garisan merah untuk anda dan mungkin juga untuk penonton Amerika, pada ketika mana anda sedar bahawa ia bukan satu pembohongan? Atau pada ketika mana anda mula terfikir, mungkin saya berada di pihak yang salah di sini? Anda kata ibu bapa anda ada hantar macam-macam kepada anda. Ayah saya makan tengah hari dengan saya. Dia minta untuk makan tengah hari bersama saya. Dan ayah saya sebenarnya seorang jurubahasa Arab untuk Marin dan Tentera Laut di Iraq. Jadi operasi kebebasan Iraq dari tahun 2003 hingga sekitar 2010-2011. Jadi ayah awak anggota Kor Marin. Dia bertugas secara aktif. Ya, kontraktor pertahanan. Ya. Wah. Jadi dia beritahu saya, dia kata, dengar sini. Saya dengar tentang perkara yang kamu muat naik dalam talian. Dan ibu kamu beritahu saya yang kamu kata kamu perlu dengar ini daripada saya. Apa yang Hamas lakukan kepada rakyat Israel adalah sama seperti apa yang saya lihat rakyat Irak lakukan kepada rakyat Irak yang lain di Irak, dan apa yang akhirnya menjadi ISIS, dan apa yang mereka lakukan kepada Syiah dan Kristian, serta Sunni sederhana yang tidak bersetuju dengan mereka. Rogol dan pencacatan. Ini memang cara mereka. Bukan sahaja ia berlaku, saya sendiri telah melihatnya dengan mata saya sendiri. Dan saya tahu bahawa ini adalah seperti, Anda tahu, ini memang tanda pengenalan mereka. Itu adalah tanda pengenalan. Betul. Itu adalah modus operandi. Dan awak percaya dia pada masa itu. Ya. Dan bila pula awak mula terasa mengganggu fikiran bahawa awak dikelilingi oleh golongan ekstremis, yang awak sendiri dah jadi salah seorang daripada mereka. Sedangkan awak seorang yang baik, awak tak mahu jadi begitu. Ia adalah hasil daripada beberapa detik yang terkumpul, tetapi satu detik besar yang sering saya ceritakan ialah apabila saya, walaupun bila saya fikirkan tentangnya, ia membawa saya kembali ke tempat itu. Saya berada di sana, ia berlaku pada bulan Oktober dalam bulan yang sama.
Beberapa minggu kemudian, saya berada di San Diego bersama teman wanita saya ketika itu dan kawan-kawan kami, dan kami berjalan dari satu bar ke bar yang lain. Kami sedang berpindah dari satu bar ke satu bar dan kami sampai di lampu isyarat merah. Dan semasa kami menunggu di lampu isyarat merah, ada seperti kotak utility berwarna merah, setinggi lebih kurang 4,5 kaki, atau sesuatu di sebelahnya. Dan di atasnya ada poster-poster tebusan. Ya. Dan saya sedang melihat poster-poster tebusan itu. Dan apa yang saya pikirkan hanyalah tentang video yang saya lihat dalam talian, saya rasa di Toronto atau New York City, di mana orang-orang merosakkan poster-poster itu. Tebusan itu. Dan saya terfikir tentang itu, dan entah kenapa, itu saja yang saya boleh fikirkan. Dan rasanya seperti itulah pengalaman paling hampir saya dengan pengalaman luar tubuh. Rasanya seperti darah dalam urat saya menguap. Dan saya ingat saya sedang melihat poster-poster itu dan saya berkata kepada diri sendiri, inilah dialog dalaman saya. Saya berkata, mungkin kau seorang yang teruk kerana perkara yang kau sokong, tapi kau bukanlah seteruk itu sampai sanggup mencemarkan poster-poster tebusan itu. Dan hingga ke hari ini, ia masih kekal sebagai salah satu perkara paling kejam yang pernah saya lihat. Kau tahu ya, keganasan fisikal dan sebagainya. Tapi untuk merobek poster tebusan seperti itu, ia memerlukan tahap kekejaman yang luar biasa untuk lakukan begitu kepada seseorang yang kau tak kenal. Maksud saya, bayangkan, buat begitu pada gambar anjing hilang. Kau tahu, itu tak pernah berlaku. Orang itu akan dianggap sebagai raksasa. Kau akan dihina dan dipulaukan. Kau akan disisihkan dari masyarakat. Kenapa kau tak mahu orang yang tak bersalah pulang ke rumah? Betul. Dan masa itu, saya tak tahu pada waktu itu, tapi masa itulah segalanya mula berantakan. Wow, saya dapati diri saya semakin kecewa dan marah dengan pihak saya kerana mereka membawa masuk personality yang lebih menjijikan, Candace Owens dan Andrew Tate, yang saya memang tak suka sebab saya anggap mereka sebagai penipu. Ya. Sekarang mereka berada di pihak yang sama dengan saya, dan saya perlu menilai semula, seperti siapa saya sebenarnya, seperti adakah saya, seperti adakah saya mempunyai ciri-ciri yang membuatkan saya membenci mereka? Adakah saya menjadi apa yang saya benci? Wah, itu memang sangat mendalam kerana awak melalui perjalanan mental seperti ini. Jadi bila awak berjaya keluar dari situasi itu? Sebab ini pasti satu masalah. Proses, ia adalah satu proses yang sangat panjang. Awak tahu, pada mulanya, pada musim panas 2024, saya akhirnya secara mental, dah tak terlibat lagi sekitar Mei 2024. Masa itulah, saya padam semua benda dari laman pribadi saya. Nama saya pun tak ada di Instagram pribadi saya. Ia hanya tertulis, bebaskan Palestin. Setiap antaran lain, semuanya tentang Palestin. Wah, saya memang tak ada personality lain selain itu. Dan saya rasa awak mewakili ramai orang yang telah jadikan itu sebagai personality mereka. Dan orang akan datang kepada saya kerana saya seorang yang agak petah bercakap. Dan saya boleh merasionalkan dan menghuraikannya secara intelektual dengan cara yang mereka tak mampu. Jadi, dalam arti tertentu, saya mungkin sedikit lebih berbahaya. Awak ialah askar yang baik untuk mereka. Ya, Kerana awak bukan bodoh. betul. Awak bijak. Jadi awak sebenarnya boleh berhujah dari sudut itu. Dan ya, awak tahu, banyak memilih-milih insiden terpencil dan menggambarkannya seolah-olah ia satu corak, sedangkan ia sebenarnya pengecualian kepada peraturan. Tapi sebenarnya, bila saya mula lepaskan perkara itu dan jadi neutral sekejap, memang betul-betul selama 3 minggu, saya neutral. Awak macam, saya tak memihak mana-mana. Kebenaran ada di mana-mana. Ia hampir seperti akal waras dan rasa normal itu perlahan-lahan kembali dalam diri saya. Dan saya boleh melihat serta bertindak balas terhadap sesuatu dengan lebih objektif sekarang. Sebenarnya, awak sedang menyah-radikalkan diri sendiri dan itu sangat jarang dilakukan sendiri. Dan pada satu ketika, adakah awak terfikir, okey, mari kita lihat, mari kita dengar apa yang orang Israel katakan. Sebenarnya awak tahu, saya kena beri kredit kepada seorang individu. Bukan Oren dari Talon. Bukan Tal Oren, walaupun dia hebat. Saya suka dia. Jadi terima kasih kepada Tal sebab dia sangat baik kepada saya. Ya. Oren dari saluran Traveling Israel. Ya. Maksud saya, dia ada cakap sesuatu. Saya ingat, saya cuma pasang video dia di latar belakang. Dia kata sebelum orang Arab menolak pelan pembagian PBB 1947, tidak ada seorang pun Arab yang telah dipaksa keluar dari rumah mereka, atau diusir dalam pertempuran, atau terpaksa melarikan diri, atau apa-apapun. Ya. Entah kenapa, saya tak pernah terfikir tentang itu selama ini. Jadi macam mereka. Maksudnya pemindahan itu bermula apabila perang bermula. Betul. Tiada seorang pun Arab yang dipaksa keluar dari rumah mereka atau terpaksa melarikan diri sehingga mereka memulakan perang pembunuhan beramai-ramai yang sengaja mereka mulakan. Dan itulah corak yang berulang. Wah, baiklah. Jadi pada tahap mana awak mula mendidik diri sendiri? Keadaan sedang berubah. Awak sedang melalui proses deradikalisasi. Adakah awak menjadi seorang yang lebih bahagia hasil daripada itu? Baiklah, saya akan ceritakan satu detik yang akhirnya membuat saya berterus terang bahwa saya seorang Zionis. Awak tahu?
Seperti yang awak tahu, kita jumpa sekejap malam tadi dan saya beritahu awak yang saya mula pergi ke Shul. Ya, jadi awak mula pergi ke sinagog, awak yang seorang Kristian Koptik. Saya sedang berjalan keluar dari Shul pada hari Sabat, okey? Dan saya buka telefon saya dan saya dapat mesej daripada kawan saya yang berbangsa Palestin. Dan saya macam, mereka langsung tak tahu apa yang sedang berlaku. Jadi awak buat semua ini secara rahsia. Mereka memang langsung tak tahu apa yang sedang berlaku dan dia hantar saya satu video. Ia adalah video YouTube. Saya tak klik pun, saya nampak tajuknya dan inilah yang buat saya hilang sabar. Ia tulis sesuatu tentang Hitler di Palestin. Dan teks dia di atas video tu ialah, adakah dia tahu sesuatu yang kita tak tahu? Dalam erti kata lain, Sekarang dia gunakan Hitler sebagai sumber credibility. dan sepanjang tempoh ni, dari Mei 2024 sampai masa ni, saya rasa dalam bulan Mac bila saya terima mesej tu, saya perlahan-lahan mula menjauhkan diri daripada kawan-kawan saya, dah tak banyak berkomunikasi. Mereka rasa asing bagi saya, walaupun saya dah kenal mereka hampir 20 tahun. Tapi bila saya nampak mesej tu, saya terus hilang kawalan. Saya betul-betul hilang kawalan sebab saya baru je selesai syabat dengan orang-orang yang sangat baik dan penyayang. Kebanyakannya jemaah yang lebih berumur. Dan saya nak beritahu awak, masa pertama kali saya masuk ke dalam sinagog, salah seorang makcik nampak tatu Boston saya dan dia kata, "Kamu ni budak kacak, kenapa kamu buat macam tu pada diri sendiri?" Bunyi macam seorang ibu Yahudi. Mereka sangat manis. Dan macam saya berdepan dengan mesej ini yang macam minta saya mempertimbangkan. Cinta, Cinta, benci, benci, benci. dia betul-betul minta saya untuk pertimbangkan sama ada Hitler betul atau tidak. Dan saya macam, saya tak boleh buat ini lagi. Saya tak boleh. Saya tak boleh hidup dengan satu kaki dalam kehidupan lama saya dan satu kaki di sini. Macam saya dah tunggu saat-saat itu. Dan inilah saatnya. Ini Tuhan sedang memberitahu saya bahawa saya perlu keluar dari semua ini. Jadi saya betul-betul putuskan hubungan dengan semua kawan saya, sekat semua orang. Dan kemudian, keesokan harinya sebenarnya, tidak, malam itu juga, saya duduk di sofa saya dan saya fikir, apa yang saya baru saja lakukan? Kamu, Kamu beritahu kawan-kawan kamu, tidak. Kamu cuma, kamu baru saja undurkan diri. Kenapa? Kenapa nak susah payah? Kamu tahu. Saya bersama kamu. oh ya, Jika kamu dapati sesuatu itu toksik, tarik diri saja. Kamu tak perlu buat kecoh tentangnya. Kamu hanya undurkan diri. ya, sebab kalau saya beritahu mereka, apa saya kalau saya? Kamu tak mau konfrontasi, kamu tak mau itu. Dan kenapa saya perlu cuba beri mereka peluang untuk meyakinkan saya bahawa saya salah dan supaya saya kekal di situ? Kamu memang 100% betul, oke? Jadi kamu mula menarik diri daripada suasana itu, daripada orang-orang itu. Dan bila sebenarnya kamu mula berterus terang tentang hakikat bahawa sekarang kamu bukan sekadar tak membenci, malah seorang Zionis. Pada dasarnya macam malam itu, jadi malam yang saya sekat semua kawan-kawan saya muat naik satu video pengakuan pribadi yang sangat panjang di laman pribadi saya. Video itu masih ada. Tak ramai orang yang tengok, tapi video itu hampir 20 minit Panjangnya. Dan dia juga seperti menerangkan kepada kawan-kawan Yahudi dan warga Israel saya yang saya kenal sehingga waktu itu, macam, "Hey, kamu perlu tahu tentang saya. Ini adalah masa lalu saya." Dan kemudian ia ditujukan kepada kawan-kawan saya yang masih ada, kumpulan sosial saya, macam, "Hey, inilah perasaan saya. Kalau kamu tak suka, kamu boleh berambus. Dan kalau kamu okey dengannya, hey, saya sedia untuk berkongsi ilmu." Dan saya masih ingat malam itu saya duduk di sofa saya dan saya fikir, apa yang saya baru saja buat? Macam saya betul-betul ubah hidup saya. Awak hancurkan hidup awak sendiri. Dan saya langsung tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Awak hancurkan hidup awak yang dulu. Itulah yang awak buat. Dan saya ada beberapa orang kawan Yahudi dan orang Israel. Awak cakap macam tu, tapi awak macam baling bom tangan dan cakap, Sarah. Dan saya langsung tak tahu apa yang nak dijangka. Jadi awak tahu masa tu saya ada beberapa kawan dari Israel, tapi saya rasa satu-satunya perkara yang lebih sunyi daripada tak ada kawan ialah tak ada komuniti yang ambil berat tentang perkara yang sama dengan awak. Jadi pada mulanya, saya mulakan laman itu supaya saya tak rasa keseorangan, supaya saya boleh ada satu komuniti. Dan saya pernah terfikir untuk hanya buat video AI dan tak tunjuk muka saya sangat. Tapi satu perkara membawa kepada perkara lain. Saya jumpa kawan saya, Chuck Schaff. Jadi kalau dia tengok ini, salam kepada Chagit. Dia galakkan saya untuk buat versi ringkas video itu, 5 minit berbanding 20 minit untuk dimuat naik dalam talian. Dan itulah kali pertama orang dengar tentang saya. Dia benar-benar memperkenalkan saya kepada dunia advokasi. Dan saya sangat menyukainya setiap hari sejak itu. Betul ke? Sudah tentu. bagaimana perasaan awak? Awak rasa lega, lebih ringan? Awak rasa berbeza berbanding dengan perasaan awak ketika awak fikir awak sedang melakukan perkara yang betul di pihak satu lagi? Sebab pada satu ketika, awak mesti pernah rasa, saya sedang berjuang untuk keadilan untuk rakyat Palestin. Macam mana? Macam mana rasanya berbeza? Kalau awak faham apa yang saya cuba tanya. Saya tak boleh kata yang saya rasa saya betul buat semua yang saya lakukan sebelum ini. Dan ia satu perasaan yang pelik. Sama seperti Yakub bergelut dengan Tuhan sebelum dia dinamakan Israel.
Ada sesuatu tentang apa yang saya lakukan yang terasa seperti bukanlah salah. Sebab saya memang percaya, saya berjuang untuk sebab yang betul. Tapi saya rasa macam saya bekerja melawan cara sesuatu itu sepatutnya berlaku. Macam saya rasa saya tak sepatutnya berada di sini. Saya rasa Tuhan cuba beritahu saya macam ini bukan tempat kamu. Kamu tak akan berjaya di sini. Betul. Kamu tak akan dapat buat apa yang kamu mahu saya lakukan. Adakah itu macam firasat yang awak rasa masa awak berjuang untuk pihak itu? Awak ada rasa dalam hati yang kata, tak pasti ini yang sepatutnya saya buat. Awak selalu rasa macam tu sebab awak sentiasa kena cuba untuk membenarkan perkara yang tak sepatutnya. Dan bukan saja, saya bukan cakap pasal keganasan fizikal pun. Maksud saya, awak kena mewajarkan pembohongan yang paling jelas. Awak kena pura-pura macam mereka tak menipu depan mata awak. Seperti orang Yahudi, tiada kaitan langsung dengan tanah Israel, perkara macam tu. Macam kalau perjuangan awak memang ada nilai, awak takkan rasa perlu untuk menipu sebanyak itu. Jadi awak tahu awak sedang menipu, tapi awak rasa ia wajar demi perjuangan pada masa itu. Ada masa saya memang tahu saya menyebarkan idea yang palsu, berita palsu. Memang betul. Tapi ada juga, ada propaganda yang terlalu melampau. Saya sendiri tak sanggup nak buat, awak pun tahu kan? Ya, saya rasa ini memang terlalu jelas sangat. Dan bila awak buat keputusan, bila awak memilih untuk berada di pihak kebenaran, Ke pihak kuasa. adakah awak rasa ada tarikan seperti itu? Atau mungkin ini juga bukan 100%? Tidak. Atau awak rasa awak dah betul-betul komited dengannya sekarang? Pertama sekali, saya rasa saya berada tepat di tempat yang Tuhan mahukan saya berada. Tepat sekali. Dan Israel tidak pernah perlukan saya untuk berbohong bagi pihak mereka. Israel sangat berterus terang apabila mereka melakukan sesuatu yang salah. Pada pendapat saya, kadang-kadang mereka mungkin terlalu berlebihan untuk membetulkan kesilapan. Tahu? Ambil contoh, bila askar itu mencemarkan patung itu. Saya ada orang Yahudi yang sedia nak lawan lelaki itu. Mereka memang nak lawan lelaki itu, tahu tak? Itu sangat menjejaskan kami. Dan ia tidak mewakili kami, perasaan kami, atau siapa kami sebagai sebuah negara. Jadi kami memang sangat marah tentang perkara itu. Tetapi cara Israel dan komuniti Yahudi bertindak balas adalah sesuatu yang saya tak pernah alami di pihak yang satu lagi. Jadi itu adalah kali pertama saya melihat pertanggungjawaban dan bangkit menghadapi situasi. Sebab ketika penganut Kristian Koptik dibantai di gereja-gereja mereka, Anda tahu, Oleh golongan Islamis. oleh golongan Islamis, kawan-kawan saya adalah yang pertama. Ini ambil kira perkara ini. Ini adalah kawan-kawan saya yang memberitahu saya perkara ini. Ini bukan seperti, Dan apa yang kawan-kawan awak beritahu apabila rakyat awak sendiri sedang dibantai di Mesir? ia adalah orang Yahudi. Ia adalah Zionis. Mereka cuba menimbulkan perpecahan antara Muslim Mesir dan Kristian Mesir. Untuk mereka yang tidak tahu maksud perkataan itu, Jadi mereka kata Zionis yang melakukannya. ya, Untuk memberi image buruk kepada orang Islam. ya untuk menimbulkan ketegangan antara orang Kristen dan orang Islam. Walaupun kamu tahu itu satu kebohongan ibu bapak kamu. Sudah tentu. Berkata sebaliknya kepada kamu. Sudah tentu. Jadi bagaimana dengan hidup kamu sekarang? Maksud saya, kamu berada di tempat yang berbeza berbanding 2 tahun lalu. Ya, maksud saya kalau nak guna perkataan yang paling dekat, saya boleh katakan hidup saya agak gila, tapi dengan cara yang baik. Macam saya suka apa yang saya lakukan. Saya tak dapat nak ungkapkan lebih daripada itu. Saya suka apa yang saya lakukan. Dan ia memberi saya banyak kepuasan. Saya tak pernah terfikir, saya tak pernah bayangkan saya akan bercakap dengan awak. Seseorang yang dulu saya benci di internet. Awak tahu? Saya ingin tahu apa yang awak jeritkan pada skrin semasa saya muncul. Saya harap awak diam, sejujurnya. Diam. Berhenti saja, berhenti, awak tahu. Tapi sebab awak macam anjing pitbull, Macam awak takkan biarkan dunia lupakan apa yang berlaku. dan itu sebahagiannya sebab kenapa saya buat tatu keluarga Bibas, sebab awak tahu, ramai orang tak tahu. Saya pernah jumpa orang yang langsung tak tahu apa yang berlaku pada 7 Oktober bagi kami. Tunjukkan pada kami. Tunjukkan pada kamera kalau boleh. Jadi lelaki ini yang 2 tahun lalu meludah dan memaki ke arah skrin hari ini telah membuat tatu dengan nama-nama itu. Saya tak dapat tunjuk seluruh tatu itu. Ini, Bibas. Baik. Dan ibunya serta abangnya. Yang lain ada di atas, tapi saya banyak melatih lengan, jadi susah nak gulung lengan baju. Mungkin awak perlukan kekuatan tu untuk lawan orang-orang yang benci awak sekarang. Ya. Adakah awak pernah terima kecaman negatif yang sangat teruk? Ya, ada orang ambil salah satu gambar saya dan letak segitiga merah di atasnya. Aduh. Saya tak akan kata begitu, saya akan kata ia tak seteruk itu. Adakah kawan-kawan awak pernah cuba mencederakan awak dalam apa-apa cara? Orang yang tahu di mana awak tinggal. Cederakan saya? Tidak, tapi saya juga sentiasa berusaha lebih untuk melindungi diri saya. Okey, bagus. Jadi mereka tak tahu, contohnya, di mana saya tinggal. Kawan-kawan saya,
Bila saya akhirnya menjauhkan diri daripada mereka, saya sudah berpindah, dan mereka pun sudah berpindah ke negeri lain, merata-rata di seluruh negara. Jadi selama ini saya sentiasa merahsiakan identiti saya, khususnya butiran pribadi saya. Tapi saya dah terima begitu banyak ugutan orang ugut nak bunuh anjing-anjing saya. Anjing-anjing awak. Anjing-anjing saya. Awak tahu, macam mereka ugut nak bunuh saya. Mereka ugut nak buat sesuatu pada mak saya. Perkara yang mereka nafikan berlaku pada 7 Oktober, mereka ugut nak buat pada mak saya juga. Tapi itulah selalunya, itulah yang ironinya, mereka kata Hitler sepatutnya habiskan kerja tu. Tak, dia tak bunuh seramai itu orang Yahudi. Jadi, yang mana satu? Awak tahu, memang selalu macam tu. Jadi Michael, awak tahu apa mesej yang awak ada untuk orang-orang yang masih terperangkap dalam tempat gelap penuh kebencian itu? Awak kena. Apa yang awak akan katakan? Lihat terus ke kamera dan beritahu orang apa yang awak mahu mereka katakan berdasarkan pengalaman awak sendiri. Apa mesej awak? Jika awak rasa diri awak sebahagian daripada perjuangan ini, perjuangan yang menekankan keadilan dan pembebasan, ia telah berpihak dengan setiap rejim yang tidak demokratik dan zalim, sama ada Haj Amin, Al-Husseini dan Hitler, sama ada Kesatuan Soviet, sama ada China Maois, Fidel Castro, Idi Amin, Omar Bashir dari Sudan. Ia telah berpihak dengan setiap rejim haus darah, termasuk, sebagai contoh, rejim Saddam yang menggunakan gas terhadap orang Kurdi, membunuh ratusan ribu rakyat Iran dengan senjata kimia. Dan Anda perlu tanya diri sendiri, di pihak mana dalam sejarah Anda berada? Anda perlu berhenti mengetepikan sifat kemanusiaan dan pemikiran kritikal Anda. Kerana saya tahu, itulah yang Anda lakukan untuk teruskan perjuangan ini. Jika Anda sentiasa perlu mendapati diri Anda berbohong, maka Anda seorang penipu yang mengambil kesempatan. Jadi, keluar dari situasi itu. Michael, awak memang hebat. Saya sangat gembira kerana dapat bertemu dengan awak. Dan saya doakan awak banyak kejayaan. Saya mahu jumpa awak di Israel. Awak pasti akan jumpa saya. Supaya kita boleh berjalan-jalan, kita boleh melawat sekitar Bandar Lama. Awak boleh datang ke rumah saya untuk Syabat dan awak boleh merasai pelukan hangat daripada masyarakat Yahudi kerana awak telah melakukan kerja yang sangat baik untuk mempertahankan kami. Terima kasih banyak, Michael. Saya sayang awak, Fleur. Terima kasih. Terima kasih.